Bersama saya, Cikgu Rufizal binti Abdul Razak dari SMK Tumpat, Kelantan di dalam program Kelantan E-Class. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Cikgu harapkan semua anak-anak berada dalam keadaan sihat walafiat dan dilindungi oleh Allah sentiasa. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan masih lagi belajar sejarah tingkatan 3 bab 1 kedatangan kuasa barat, di mana pada hari ini kita akan belajar subtajuk 7.1.4 strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Seterusnya anak-anak, untuk hari ini juga kita akan belajar elemen kewarganegaraan di bawah 7.1.7 membincangkan kepentingan berwaspada terhadap unsur luar yang boleh menggugat kedaulatan bangsa. Baiklah anak-anak, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Untuk hari ini, cikgu nak anak-anak dapat menguasai, cikgu nak anak-anak dapat mengetahui dan juga cikgu nak anak-anak dapat memahami apakah dia strategi yang digunakan oleh kuasa barat untuk menguasai negara kita. Di mana sebelum ini kita telah pun belajar strategi yang digunakan oleh Belanda. Jadi pada hari ini kita akan belajar strategi yang digunakan oleh British pula dalam menguasai negara kita. Objektif pembelajaran yang kedua, cikgu nak anak-anak mengetahui betapa pentingnya kita berwaspada terhadap unsur luar yang boleh menggugat kedaulatan bangsa. Seterusnya, baiklah anak-anak, marilah kita belajar strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Jom kita belajar. Strategi British menggunakan dasar yang lebih bersifat diplomasi berdasarkan isu dan faktor setempat. Tahun 1873, Parti Konservatif telah mengambil alih pucuk pimpinan kerajaan Britain daripada Parti Liberal. Berlakulah satu perubahan di mana sebelum ini Parti Liberal mengamalkan dasar tidak campur tangan, manakala Parti Konservatif mengamalkan dasar campur tangan. Seterusnya, apakah maksud dasar campur tangan? Dasar campur tangan bermaksud melibatkan diri secara langsung dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu. Beberapa peristiwa dan juga masalah yang berlaku di negeri-negeri Melayu, contohnya seperti perang saudara yang berlaku di Selangor, masalah perebutan takhta dan masalah pergaduhan kongsi-kongsi gelap yang berlaku di negeri Perak menyebabkan timbulnya ketidakamanan di negeri-negeri Melayu. Ini menyebabkan pedagang negeri-negeri Selat mendesak supaya kerajaan British supaya campur tangan demi melindungi pelaburan mereka. Kerajaan British telah mengambil keputusan untuk mencampuri hal ehwal pentadbiran demi negeri-negeri Melayu dengan tujuan untuk melindungi ekonomi mereka. Seterusnya, oleh itu, Sir Andrew Clark telah dihantar untuk menggantikan Gubernur Harry Oak sebagai Gubernur negeri-negeri Selat. Sir Andrew Clark telah mencari berbagai cara untuk memaksa pemerintah tempatan menerima naungan dan campur tangan British. Seterusnya, okey anak-anak, baiklah kita lihat apakah strategi yang digunakan oleh British. Di antara strategi yang digunakan oleh British adalah strategi manipulasi.
British telah menggunakan strategi manipulasi untuk mendapatkan Singapura. Stamford Raffles yang ditugaskan untuk mencari sebuah pelabuhan baru bagi menggantikan Pulau Pinang telah tiba di Singapura pada tahun 1819. Kedudukan Singapura yang strategik menyebabkan Stamford Raffles berusaha untuk menguasai Singapura. Oleh itu, Stamford Raffles telah menggunakan isu pewarisan takhta Kesultanan Johor Riau dengan melantik Tengku Husin sebagai Sultan Johor Riau. Pelantikan Tengku Husin menyebabkan Sultan Husin terpaksa membuat perjanjian dengan British dan akhirnya terpaksa menyerahkan Singapura kepada British buat selama-lamanya pada tahun 1824. Peristiwa yang seterusnya anak-anak di bawah strategi manipulasi adalah peristiwa perebutan takhta yang berlaku di Perak pada tahun 1871. Perebutan takhta di Perak ini berlaku akibat daripada sistem pewarisan takhta yang diamalkan sebelum ini tidak dipatuhi. Berlakulah perbalahan, berlakulah perebutan takhta di antara Sultan Abdullah yang ketika itu Raja Muda dengan Sultan Ismail, Raja Bendahara dengan Raja Yusuf, Raja di Hilir. Perebutan takhta yang berlaku inilah pada tahun 1871 telah dijadikan alasan oleh British dengan memanggil beberapa pihak untuk menandatangani satu perjanjian, dan ekoran daripada itulah bermulanya campur tangan British di negeri Perak. Seterusnya, anak-anak. Okey, anak-anak, kita lihatlah pula apakah peristiwa yang dijadikan alasan oleh British untuk campur tangan. Kejadian Lanun merompak kapal dagang British berdekatan pengairan Kuala Langat pada tahun 1873 dan serangan rumah api yang dibina oleh British di Tanjung Rakado pada tahun 1874 telah dijadikan alasan oleh British untuk campur tangan di negeri Selangor. British telah mendesak Sultan Selangor iaitu Sultan Abdul Samad untuk menerima seorang residen British. Seterusnya, anak-anak, berlaku pula konflik di antara dua pembesar di Sungai Ujung Negeri Sembilan. Perbalahan yang berlaku di antara Datuk Kelana Syed Abdul Rahman dengan Datuk Shah Bandar yang bersaing untuk mengawal pungutan cukai di Sungai Linggi. Tahukah anak-anak, Sungai Linggi yang berada dalam daerah Sungai Ujung adalah merupakan laluan penting pedagang-pedagang untuk ke Melaka. Pedagang-pedagang yang melalui Sungai Linggi dikendaki membayar cukai. Jadi isu perbalahan ataupun isu persaingan di antara Datuk Kelana dengan Datuk Shah Bandar telah diambil kesempatan oleh British dengan memberi bantuan kepada Datuk Kelana untuk mengalahkan Datuk Shah Bandar. Dan akhirnya dengan bantuan yang diberikan oleh British, Datuk Kelana telah menjadi seorang pemerintah yang disegani di Sungai Ujung. Tetapi kesannya ya anak-anak, Datuk Kelana akhirnya terpaksa menyerahkan Sungai Ujung yang kaya dengan biji timah kepada British. Lihat itu anak-anak, bagaimana jika kita percaya kepada kuasa asing, inilah yang akan berlaku di mana kita akan kehilangan sesuatu. Seterusnya, strategi yang seterusnya yang digunakan oleh British adalah tipu helah, di mana British telah menggunakan tipu helah ini dengan menipu Sultan Kedah. Dalam menipu Sultan Kedah inilah British telah berjaya mendapatkan Pulau Pinang pada tahun 1786. Anak-anak, Kedah sentiasa menghadapi ancaman daripada Siam. Bagi menghadapi ancaman daripada Siam, Sultan Kedah telah meminta bantuan daripada
Francis Light bagi membantu baginda jika menghadapi ancaman daripada Siam. Bagi mendapatkan bantuan daripada British, Sultan Kedah telah menawarkan Francis Light bagi membuka penempatan sementara di Pulau Pinang. Tetapi malangnya apabila Kedah diserang oleh Siam, bantuan yang diharapkan, bantuan yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Sultan Kedah yang merasa tertipu telah berusaha untuk mendapatkan semula Pulau Pinang tetapi gagal. Dan akhirnya Pulau Pinang telah berjaya dikuasai oleh British dan akhirnya Pulau Pinang telah keluar daripada Kedah, maka bermulalah penguasaan British di Pulau Pinang. Ingat ya anak-anak, British telah menggunakan tipu helah bagi menipu Sultan Kedah untuk mendapatkan Pulau Pinang. Seterusnya, strategi yang seterusnya yang digunakan oleh British adalah strategi pakatan, di mana strategi pakatan ini adalah pakatan yang dibuat oleh British dengan Belanda. Temeterailah perjanjian Inggeris-Belanda tahun 1824 ataupun dikenali juga perjanjian London. Perjanjian Inggeris-Belanda ini ataupun pakatan di antara British-Belanda ini adalah bagi menamatkan pertingkaian berebutkan Singapura di antara British dengan Belanda. Hasil daripada perjanjian Inggeris-Belanda tahun 1824 ini telah memberikan kesan yang cukup besar terhadap Kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu berpecah kepada dua, di mana British mendapatkan Melaka manakala Belanda memperoleh Bangkahulu. Perjanjian Inggeris-Belanda ini anak-anak akan belajar secara lebih mendalam dalam bab yang kedua nanti. Strategi seterusnya anak-anak adalah strategi ugutan atau desakan. Peristiwa-peristiwa yang berlaku di Selangor yang kita belajar sebentar tadi, seperti kapal dagang British yang dirompak di Kuala Langat dan rumah api yang dibina oleh British di Tanjung Rakado diserang, dan juga peristiwa pembunuhan warga negara British berbangsa Cina yang dibunuh di hadapan Istana Pahang telah menyebabkan British mendesak Sultan Selangor dan Sultan Pahang untuk menerima seorang residen British bagi menasihati pentadbiran negeri masing-masing. Peristiwa-peristiwa yang berlaku itu telah dijadikan ugutan, telah dijadikan desakan oleh British bagi memaksa Sultan Selangor dan Sultan Pahang bagi menerima seorang residen. Anak-anak, Sultan Pahang dan Sultan Selangor tidak mampu untuk menolaknya. Maka akibat daripada desakan dan ugutan daripada British, maka Sultan Selangor dan Sultan Pahang akhirnya terpaksa menerima seorang residen British. Maka bermulalah campur tangan British di negeri-negeri tersebut. Ugutan seterusnya juga berlaku di Sarawak, di mana James Brooke telah mendesak Sultan Sarawak, iaitu Sultan Brunei, di mana James Brooke telah berjumpa dengan Sultan Brunei dengan membawa bersama satu bala angkatan tentera laut British. Ini menyebabkan Sultan Brunei merasa takut dan akhirnya Sultan Brunei terpaksa mengiktirafkan James Brooke sebagai Raja Sarawak. Seterusnya, anak-anak, di antara strategi yang digunakan oleh British seterusnya adalah perjanjian. Dalam apa jua strategi yang digunakan oleh kuasa barat, sama ada strategi manipulasi, strategi tipu helah, strategi pakatan, strategi desakan, apa saja akan diakhiri dengan perjanjian. Beberapa siri perjanjian telah berlaku di antara British dengan raja ataupun sultan di negeri-negeri Melayu. Di antaranya adalah perjanjian British dengan Perak, maka terhasillah perjanjian Pangkur 1874. Perjanjian British dengan Selangor 1875.
Perjanjian British dengan Pahang 1887 dan Perjanjian British dengan Negeri Sembilan 1895. Anak-anak, di dalam perjanjian inilah sultan-sultan di negeri-negeri Melayu terpaksa menerima seorang residen British. Bermakna bermulalah campur tangan British di negeri Perak, di negeri Selangor, negeri Pahang dan juga di negeri Sembilan. Seterusnya, perjanjian juga berlaku di antara James Brooke dengan Sultan Brunei iaitu Sultan Umar Ali Saifuddin pada tahun 1842, di mana James Brooke telah berjumpa dengan Sultan Umar dengan membawa bersama satu angkatan tentera laut British, dan akibat daripada takut akan diserang oleh angkatan daripada James Brooke, Sultan Brunei akhirnya bersetuju membuat perjanjian dengan James Brooke. Maka dalam perjanjian di antara Sultan Brunei iaitu Sultan Umar Ali Saifuddin dengan James Brooke, maka James Brooke telah diiktirafkan sebagai Raja Sarawak yang merdeka. Maka berakhirlah pemerintahan Kesultanan Brunei di Sarawak dan rasminya James Brooke telah menjadi Raja Sarawak yang merdeka. Seterusnya, strategi pajakan. Anak-anak, cikgu nak beritahu kepada anak-anak, pajakan hanya berlaku dalam satu negeri sahaja, iaitu di negeri Sabah, yang dilakukan oleh Syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB. Syarikat Borneo Utara British Syarikat Borneo Utara British telah mendapat pajakan negeri Sabah daripada Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu. Dalam mengukuhkan kuasa mereka di Sabah, SBUB telah berusaha untuk mendapatkan piagam diraja daripada kerajaan British. Akibat daripada piagam diraja daripada kerajaan British dan juga akibat daripada pajakan yang diperolehi oleh SBUB terhadap negeri Sabah, akhirnya British berjaya meluaskan pengaruhnya ke atas Sabah. Maka British mula memerintah negeri Sabah dari tahun 1888 hingga tahun 1942. Seterusnya, anak-anak, di antara strategi lain yang digunakan oleh British adalah serangan fizikal, di mana British telah menyerang Nanning pada tahun 1831 dan sekali lagi menyerang Nanning pada tahun 1832. Kerana keenganan penghulu Nanning, Dul Said untuk tunduk kepada kekuasaan British di Melaka, British telah memasa penghulu Nanning iaitu Dul Said untuk membayar cukai 1/10 hasil keluaran daerah Nanning kepada British. Tetapi penghulu Nanning iaitu Dul Said mendakwa Nanning adalah satu wilayah yang merdeka, maka Dul Said enggan membayar cukai kepada British. Kan keenganan inilah yang menyebabkan British menyerang Nanning pada tahun 1831 dan juga 1832. Seterusnya, anak-anak, British juga telah membedil Kuala Terengganu dan meminta Sultan Umar tidak mencampuri masalah perang saudara di Pahang, serta juga meminta Sultan Umar tidak mencampuri masalah takhta Sultan Mahmud Lingga. Seterusnya, anak-anak, kita telah pun belajar beberapa strategi yang digunakan oleh British. Cikgu kukuhkan lagi dengan gambar rajah ini dalam usaha British untuk menguasai negara kita. Ingat anak-anak, di antara strategi yang digunakan oleh British, di antaranya adalah manipulasi. Yang kedua, tipu helah, strategi pakatan, strategi ugutan atau desakan, strategi perjanjian, strategi pajakan dan strategi serangan fizikal. Bagaimana anak-anak?
Adakah anak-anak dapat menguasai tajuk kita pada hari ini? Adakah anak-anak dapat memahami apa yang kita belajar pada hari ini? Dan adakah anak-anak dapat mengingati apa yang cikgu sampaikan pada hari ini? Bagi mengukuhkan lagi pengetahuan anak-anak, cikgu nak uji anak-anak dengan beberapa soalan objektif. Seterusnya, soalan yang pertama. Anak-anak sila bersedia, tolong sama-sama kita jawab dan kita fikirkan apakah jawapannya. Cikgu nak tahu sama ada anak-anak faham ataupun tidak apa yang kita belajar sebelum ini. Okey, soalan yang pertama, antara berikut yang manakah berjaya menguasai negara kita melalui strategi pajakan? Cikgu ulang semula soalan, antara berikut yang manakah berjaya menguasai negara kita melalui strategi pajakan? A. Belanda, B. Portugis, C. James Brooke, D. Syarikat Borneo Utara British. Ingatkah lagi anak-anak apa yang kita belajar? Cikgu pernah beritahu sebelum ini, pajakan hanya berlaku di satu negeri sahaja, iaitu di Sabah. Siapakah yang memajak negeri Sabah? Ya, jawapannya adalah D, iaitu Syarikat Borneo Utara British. Bagus anak-anak. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Apakah strategi yang menunjukkan strategi pakatan dalam penguasaan negara kita? Sekali lagi cikgu ulang. Apakah strategi yang menunjukkan strategi pakatan dalam penguasaan negara kita? A. British mendapatkan Melaka, B. Kejadian di Tanjung Rakado, C. Konflik pembesar di Sungai Ujong, D. Penyerahan Singapura kepada British. Ingatkah lagi anak-anak pakatan di mana pakatan telah berlaku di antara British dengan Belanda, maka termeterailah perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Dalam perjanjian tersebut, ingat lagi ke anak-anak di apakah yang telah berjaya British dapatkan? Ya, kita lihat jawapannya. Ya, jawapannya dalam strategi pakatan, British telah mendapatkan Melaka. Soalan seterusnya. Soalan yang ketiga. Apakah strategi yang digunakan oleh British dalam usaha menguasai Pulau Pinang? Masih ingatkah anak-anak? Apakah strategi yang digunakan oleh British dalam usaha menguasai Pulau Pinang? A. Manipulasi, B. Tipu hela, C. Perjanjian, D. Pajakan. Cuba ingat anak-anak, apakah dia? Apakah strategi British menguasai Pulau Pinang? Okey, cepat. Jawapannya adalah ya, B. Tipu hela. Ingat, British telah menipu Sultan Kedah. Soalan seterusnya. Soalan yang keempat. Rajah berikut berkaitan dengan strategi SBUB untuk mendapatkan kuasanya ke atas Sabah. Strategi X dan Y. Soalannya, apakah strategi X dan Y? 1. Serangan fizikal. Yang kedua, menerima piagam. Maafkan cikgu tersasul. Yang kedua, menerima piagam. Yang ketiga, melakukan pajakan. Dan yang keempat, melaksanakan tipu hela. Ini adalah strategi yang digunakan oleh SBUB untuk meluaskan kuasanya di Sabah. Masih ingatkah anak-anak apakah dia strategi yang digunakan oleh SBUB? Okey, jawapannya adalah 2 dan 3, iaitu C. Okey anak-anak, hari ini cikgu telah menerangkan kepada anak-anak apakah strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai negara kita. Oleh itu anak-anak, kita sewajarnya mengambil iktibar daripada kerakusan kuasa barat yang bersedia berbuat apa-apa demi mencapai matlamat penjajahan.
Oleh itu anak-anak, kita seharusnya berwaspada. Baiklah anak-anak, seterusnya kita seharusnya berwaspada. Kita sebagai rakyat haruslah bersatu padu. Kita sebagai rakyat haruslah bermuafakat. Kita mesti bekerjasama menjaga keamanan negara dan kita juga mesti sentiasa bersiap siaga bagi menghadapi ancaman negara demi mengekalkan kedaulatan negara kita. Anak-anak, marilah sama-sama kita kekalkan kedaulatan negara kita. Marilah sama-sama kita sayangkan negara kita. Anak-anak sebagai pewaris bangsa, belajarlah bersungguh-sungguh supaya menjadi insan yang berguna. Okey anak-anak, sebelum cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, pesan cikgu, beringatlah dengan kuasa-kuasa asing yang sentiasa berusaha untuk mendapatkan kuasa, yang berusaha untuk menjajah negara kita. Marilah bersama-sama kita kekalkan kedaulatan negara kita. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.